Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Kali ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat binatang ternakan pula. Murid-murid yang dikasihi sekalian, zakat binatang ternakan ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik haiwan ternakan yang cukup nisab dan haulnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat ialah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta. Murid-murid yang dirahmati Allah, dalil bagi kewajipan menunaikan zakat ternakan adalah seperti berikut. Dalil mengeluarkan zakat kambing dan biri-biri. Dalil mengeluarkan zakat lembu dan kerbau. Dalil mengeluarkan zakat unta. Adakah murid-murid tahu apakah syarat-syarat wajib bagi melaksanakan zakat binatang ternakan ini? Syarat wajib mengeluarkan zakat binatang ternakan adalah: pertama, Islam; kedua, sempurna milik; ketiga, merdeka; keempat, tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah atau mengangkut barang; dan seterusnya. Yang kelima, hendaklah binatang itu dipelihara di padang rumput awam seperti di tanah rizab kerajaan atau di padang rumput yang disewa dengan bayaran yang murah. Bagaimana pula dengan kadar zakat yang perlu dikeluarkan bagi binatang ternakan ini? Murid-murid, kadar zakat binatang ternakan boleh kita fahami berasaskan jadual berikut. Bagi zakat ternakan kambing dan biri-biri, nisabnya adalah 40 ekor. Jika bilangan kambing atau biri-biri antara 40 hingga 120 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 1 ekor kambing betina berusia 1 tahun lebih.
Jika bilangan kambing atau biri-biri antara 121 hingga 200 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor kambing betina berusia 1 tahun lebih. Jika bilangan kambing atau biri-biri antara 201 hingga 300 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 3 ekor kambing betina berusia 1 tahun lebih. Jika bilangan kambing atau biri-biri antara 301 hingga 400 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 4 ekor kambing betina berusia 1 tahun lebih. Seterusnya, bagi setiap tambahan 100 ekor, maka kadar zakatnya adalah ditambah dengan seekor kambing atau biri-biri betina berusia setahun lebih. Murid-murid, kadar zakat ternakan lembu dan kerbau nisabnya adalah 30 ekor. Sila rujuk jadual berikut. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 30 hingga 39 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor lembu atau kerbau jantan berusia 1 tahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 40 hingga 59 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor lembu atau kerbau betina berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 60 hingga 69 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor lembu atau kerbau jantan berusia setahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 70 hingga 79 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor lembu atau kerbau jantan berusia setahun lebih dan seekor lembu atau kerbau betina berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 80 hingga 89 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor lembu atau kerbau betina berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 90 hingga 99 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 3 ekor lembu atau kerbau jantan berusia setahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 100 hingga 109 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor lembu atau kerbau jantan berusia 1 tahun lebih dan seekor betina berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau antara 110 hingga 119 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor lembu atau kerbau jantan berusia 2 tahun lebih dan 2 ekor betina berusia setahun lebih. Jika bilangan lembu dan kerbau 120 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 4 ekor lembu atau kerbau jantan berusia 2 tahun lebih atau 3 ekor betina berusia setahun lebih. Seterusnya, bagi setiap tambahan 30 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah tambahan seekor lembu atau kerbau jantan berusia setahun lebih. Dan bagi setiap tambahan 40 ekor,
maka kadar zakat yang dikenakan ialah tambahan seekor lembu atau kerbau betina berusia setahun lebih. Wah, banyaknya lembu dan kerbau. Yalah, siapa punya agaknya? Mesti seorang usahawan ternakan yang berjaya. Seronok ke jadi usahawan ternakan? Tentulah. Rasulullah dulu pun pernah menjadi penternak. Baginda menternak kambing sejak kecil lagi. Assalamualaikum. Apa yang kamu berdua tengok tu? Waalaikumsalam. Ini Abang Osman. Banyak betul lembu dan kerbau. Siapa punya agaknya? Oh, kalau kamu nak tahu, lembu dan kerbau ni semua, abanglah yang punya. Oh, abang ni saudagar lembu lah. Iyalah, penternak berjaya. Hebatlah abang ni. Ada berapa ekor semuanya ni bang? Lembu ada 22 ekor. Dan kerbau pula ada 20 ekor. Dah lama abang bela? Lama dah. Dah dekat 2 tahun. Ini padang ragut awam kan? Iyalah. Kenapa banyak betul soalan Amani ni? Kalau begitu, dah wajib zakat lah. Belum cukup nisab lah. Sekurang-kurangnya, nisab untuk berzakat 30 ekor. Lembu abang baru ada 22 ekor. Kerbau pula baru 20 ekor. Tapi Abang Osman, ternakan abang ni bercampur. Kalau dijumlahkan kedua-duanya, semua sekali 42 ekor. Jadi, kenalah zakat lembu atau zakat kerbau betina berumur 2 tahun lebih. Abang boleh pilih sama ada nak keluarkan zakat dari ternakan abang atau daripada lembu atau kerbau yang lain. Oh, begitukah? Tak boleh jadi ni. Abang nak pergi jumpa Tok Ki lah. Tok Ki kan amil di kampung kita ni. Abang nak tanya dia lebih lanjut. Itulah yang sebaik-baiknya. Kalau macam tu abang pergi dululah. Terima kasih kerana ingatkan abang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid-murid, kadar nisab bagi zakat ternakan unta pula adalah 5 ekor. Mari kita rujuki jadual berikut ini. Jika bilangan unta antara 5 hingga 9 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor kambing atau biri-biri jantan atau betina berusia 2 tahun lebih dan seekor betina berusia setahun lebih. Jika bilangan unta antara 10 hingga 14 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor kambing atau biri-biri jantan atau betina berusia setahun lebih. Jika bilangan unta antara 15 hingga 19 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 3 ekor kambing atau biri-biri jantan atau betina berusia setahun lebih. Jika bilangan unta antara 20 hingga 24 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 4 ekor kambing atau biri-biri jantan atau betina berusia setahun lebih. Jika bilangan unta antara 25 hingga 35 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor unta betina ataupun bintu makhad berusia setahun lebih. Jika bilangan unta antara 36 hingga 45 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor unta betina ataupun bintu labun berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan unta antara 46 hingga 60 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor unta betina iaitu hiqqah berusia 3 tahun lebih. Jika bilangan unta antara 61 hingga 75 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah seekor unta betina ataupun jaza'ah
berusia 4 tahun lebih. Jika bilangan unta antara 76 hingga 90 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor unta betina berusia 2 tahun lebih. Jika bilangan unta antara 91 hingga 120 ekor, maka zakat yang dikenakan ialah 2 ekor unta betina ataupun hiqqah berusia 3 tahun lebih. Bagi setiap tambahan 40 ekor unta, maka kadar zakatnya adalah tambahan seekor unta betina iaitu bintu labun berusia 2 tahun lebih. Manakala bagi tambahan 50 ekor unta, maka kadar zakatnya adalah tambahan seekor unta betina ataupun hiqqah berusia 3 tahun. Tadi Abang Osman ada datang jumpa Tok Ki. Bertanya pasal zakat haiwan ternakannya. Nasib baik kamu ingatkan dia, Amani. Abang Osman tu sibuk sangat agaknya sampai terlupa pasal zakat. Cakap pasal sibuk dan zakat ni, Tok Ki teringat kisah seorang pemuda di zaman Rasulullah bernama Sa'labah. Bagaimana ceritanya Tok Ki? Ceritalah, kami nak dengar. Baiklah, Tok Ki ceritakan ya. Di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang taat beribadah dan sering berjemaah bersama. Namun, apa yang menghairankan, setiap kali selepas solat, dia akan tergesa-gesa bangun untuk pulang ke rumah. Kenapa Sa'labah berkelakuan begitu Tok Ki? Untuk mendapatkan jawapannya, Rasulullah telah bertanya sendiri kepada Sa'labah. Kata Sa'labah, kehidupannya sangat daif, sehingga kan dia dan isterinya terpaksa berkongsi kain yang elok untuk beribadah. Jadi, setiap kali lepas jemaah, Sa'labah segera pulang untuk membolehkan isterinya menggunakan kain yang elok itu untuk mendirikan solat pula. Apa pekerjaan Sa'labah Tok Ki? Dia seorang penternak kambing, tapi kambingnya tidak banyak. Lalu, suatu hari dia meminta kepada Rasulullah supaya baginda berdoa kepada Allah agar memberi kesenangan kepadanya. Sa'labah berjanji akan berbuat kebajikan yang banyak seandainya menjadi seorang yang kaya. Adakah Rasulullah mendoakannya? Pada mulanya, Rasulullah enggan. Namun setelah didesak berkali-kali, akhirnya baginda berdoa agar Sa'labah beroleh kekayaan. Tentu Sa'labah menjadi kaya kan Tok Ki? Doa baginda pasti mustajab. Benar, Mani. Tapi sayangnya, Sa'labah telah berubah sikap. Dia menjadi sangat sibuk dengan kambing-kambingnya yang subur membiak sehingga tidak lagi mengerjakan solat jemaah. Yang lebih teruk lagi, apabila perintah zakat dikeluarkan, Sa'labah enggan berzakat. Masya Allah, sampai begitu sekali? Akhirnya, kerana murka, Allah menurunkan ayat melarang Rasulullah menerima zakat Sa'labah. Adakah Sa'labah insaf? Akhirnya dia insaf, namun segalanya sudah terlambat. Rasulullah tidak mahu menerima zakat Sa'labah sehingga baginda wafat. Saidina Abu Bakar dan Saidina Uthman juga tidak mahu menerima zakat Sa'labah semasa mereka menjadi khalifah. Hiduplah Sa'labah dalam penyesalan yang amat sangat. Kesimpulannya, jangan kita terlalu leka dengan urusan dunia sehingga lupa tanggungjawab kepada agama. Walau sibuk bagaimanapun, luang-luangkanlah masa untuk berjemaah. Apabila sampai masa untuk berzakat, janganlah bertangguh-tangguh juga. Faham semua?
InsyaAllah, Tok Ki. Ki. Demikianlah tadi murid-murid perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat binatang ternakan yang harus difahami sebaiknya. Bagi mereka yang berminat dalam dunia penternakan binatang, Ustazah berdoa murid-murid akan mencapai hajat tersebut dan seterusnya berjaya hingga mampu mengeluarkan zakat binatang ternakan kelak. Akhir kata, Ustazah akhiri dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.